untuk manage company tu, okay, dia bukannya shareholder dalam syarikat tu, tapi kita akan lantik dia untuk menolong company kita untuk membuat sesuatu keputusan. That's why dalam page 20, generally the independent directors are expected to play the following roles. Okay, the first one, to help identify the right strategy that will improve shareholders value. Okay, mungkin kita akan lantik orang daripada Securities Commission, okay, untuk tolong kita tengok untuk shareholders values kan. Okay, to balance up board structure and to give independent view and judgment in the board decision making process, and also to act as a watchdog and to monitor board processes. Bermana pihak ketiga yang tak ada apa-apa pertalian langsung dengan company tersebut. Kita lantik dia sebagai untuk membantu kita, mungkin kita lantik peguam. Okey, untuk peguam untuk tolong kita untuk membuat keputusan. Itu kita panggil sebagai independent directors. Okey. And then at the same time, independent directors of public listed company, ini untuk public saja, jangan tersilap, untuk public listed usually required the first one to act as chairman. Okay, pada masa yang sama, okay, independent director kita lantik sebagai chairman, okay, to evaluate and monitor the decision making processes, okay, to provide an objective and positive contribution, to provide an assertive and influencing presence for the company's interests, to provide independent views and judgment relating to conflicting issues, and also to carry out functions required by the BMLR. BMLR Bursa Malaysia, listing required. Okay. Maknanya mana-mana independent director kita lantik ni, okay, dia akan tolong kita. Dalam meeting tu dia akan jadi chairman. Okay, dia akan membantu kita untuk membuat keputusan. Okay, itu antara tugas-tugas seorang independent directors. Okay. Okay, itu adalah di antara types of directors, okay, yang kita belajar dalam company secretary. Sekejap. Okay, sorry. Ada apa-apa tak nak tanya? Madam, okay, kalau yang independent director ni, if dia dah lantik seseorang, maksudnya orang tu dia boleh jadi independent director untuk company lain juga ke? Atau satu je dia boleh? Okay, tengok. Yang dalam syarat dia, he is not an executive director of the listed company or any related corporation of such listed company. Bermakna dia tak boleh, dia bukanlah seorang executive director daripada mana-mana syarikat lain. Bermakna orang luar. That's why kita boleh lantik peguam, kita boleh lantik pegawai daripada Securities Commission, kita boleh lantik mereka-mereka yang orang luar, yang tak pernah ada apa-apa jawatan dalam company ni ataupun company lain. Okay? Doktor. Ya. Macam mana kalau kita lantik orang yang macam senior, daripada kalangan senior company, senior? Tak boleh. Okay. Sebab tu, cuba tengok syarat yang dibagi tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu. He is not engaged in any transaction with the listed corporation. Okay, he is not engaged as a professional advisor by the listed corporation under such circumstances as prescribed by Bursa Malaysia. Okay, or is not presently a partner. Partner pun tak boleh. Okay, major shareholder pun tak boleh. Okay, he is not acting as a nominee or representative of any executive director or major shareholders of the listed corporation. Maksudnya, mana-mana eksekutif ni dari syarikat mana-mana pun kita tak boleh lantik sebagai independent directors. Dia adalah mesti orang luar yang tak ada apa-apa kaitan pun tentang company ni ataupun company lain. Okay, that's why dia boleh bagi advice pada kita. Okay, biasanya kalau independent ni kita lantik peguam untuk menolong, untuk kita bantu kita untuk membuat keputusan. Okay, katakanlah ada masalah tentang kita punya aset. Okay, pada masa yang sama nanti saya tanya my friend, boleh tak kita lantik auditor? Tak pasti sebab kat sini dia tak bagi tahu kan. Okay, nanti saya tanya, takut kita boleh lantik auditor untuk jadi independent directors, boleh ataupun tidak. Okay. Doktor, jadi inilah antara sebabnya yang ramai yang bahagian director tu banyaknya yang orang putih dan
Maksudnya luar negara. Orang luar yang tak ada apa. Mungkin orang luar, katakanlah dia adalah director company ABC dekat UK. Dekat US kita boleh lantik sebab dia tak ada apa-apa kaitan dengan. Okay. Soalan lain? Soalan lain? Okay, kalau tak ada kita proceed to persons connected with. Setelah SSM sahkan luluskan, barulah kita boleh lantik dia menjadi director. Bukan kita main mulut je. Okey, hari ni saya lantik Ashraf jadi director. Bila saya buka company tak boleh. Dengan mulut tak boleh. Tapi dengan syarat, kita kena isi borang tu kita hantar pada SSM. Dia luluskan, barulah dia Ashraf automatically akan menjadi seorang director. Okey. Okay, dan ini juga akan termaktub dalam constitution. Constitution tu macam surat beranak lah. Kita kan ada surat beranak kan, ada nama, lahir bila, lahir kat mana kan. Constitution adalah di mana semua maklumat tentang company tu. Di mana kita akan kena hantar pada SSM dan kita juga kena simpan untuk kita. Nanti kita akan tengok ada satu tajuk nanti untuk constitution. Okey, kalau dulu dipanggil sebagai Memorandum of Article, MOA, tapi sekarang dia dah tukar menjadi constitution. Alright? Okay, retirement of directors pada masa yang sama. Okay, director boleh retire, tak ada masalah. Okay, 2-3 hari lepas. Dengar cerita tak? Vincent Tan dah retired. Daripada seorang director untuk Berjaya Holdings. Tak? Dengar tak? Nak berita tak? Okay, dan dia telah lantik satu-satunya CEO Melayu. Okay, dalam untuk Berjaya tu. Okay, nak tak? Tapi saya tak lupa nama apa. Tengok you boleh search nanti. Okay. First CEO Melayu untuk Berjaya. Sebab Berjaya ni bukan memang syarikat Vincent Tan. Okay, syarikat besar. Okay. So dia dah retired as a directors. Okay, tu boleh baca lah. Okay, for a public company, all directors shall retire at the first annual general meeting. Okay, and at the AGM in every subsequent year. Okay. Yang tu boleh baca on your own. Okay. Removal of directors, boleh tengok dalam section 206, okay. 205 untuk retirement, okay. Removal of director 206. Okay, a director may be removed before the expiration of director's period of office as follows. Okay, kita nak remove director mestilah sebelum tarikh dia expired. Okay, tak boleh lepas tarikh, tak boleh. Okay. Ada soalan untuk removal dengan retirement? Oh, Robin Tan Al-Fatih. Bukan Melayu Yang baru dia keluar tu, mungkin Berjaya ada beberapa sub-sub kan. Cuba tengok, ada salah seorang ada CEO Melayu. Cuba tengok. Dia baru dia keluar dalam tu Jalil Rashid Dia keluar kat mana saya baca baru ni. Muda lagi kan Jalil ni kan? Datuk kan? Betul tak? Siapa yang tulis tu tadi? Bagi tahu yang pasal Jalil Rashid tu. Okay. Okay, untuk rights to be heard for directors of public company against removal. Okay, untuk public company ni dia different sikit dengan apa tu? Dengan apa tu? Dengan private company. Private. Public company ni dia banyak sikit syarat-syarat dia. Macam you all kan IPTA dengan IPTS kan. IPTA lain, syarat dia ketat tak? IPTS kalau ada duit je boleh dia masuk tak? IPTA kena isi borang UPU kan. Bermakna dia ada banyak syarat. Okay, nanti saya akan bagi assignment nanti lepas ni untuk public dengan private tu. Okay. Okay, right to be heard for directors of public company against removal. Okay, ni you boleh tengok dalam section 207. Okay. Dia ada special notice for a resolution to remove director under section 206. Okay, kurungan 2, the company shall send to the director a copy of a special notice. Okay, the director shall be given the right to make oral representation or written representation not exceeding a reasonable length on the resolution to remove him. Okay.
Okay, lepas dia bagi dia punya oral presentation tu, okay, the company shall unless, okay, the representation is received too late for the company to do so. The first one, state the fact of the presentation having been made in the notice of the resolution given to members of the company and send a copy of the presentation to every member of the company to whom the notice of the meeting is sent. Okay, kalau if a copy of the presentation is not sent due to the presentation received too late by the company or due to the default, okay, the director may without prejudice has to his right to be heard orally require that the representation shall be read out of the meeting. Okay, maksudnya katakan dia tak sempat nak bagi special notice. Okay, dia tak sempat nak bagi special notice, okay, tapi dia bagi secara oral, okay, yang bertulis dia akan bagi semula, tu maksud dia. Patutnya dia kena present dalam meeting. Tapi katakanlah tak sempat, okay, mungkin dia boleh bagi secara oral ni sort of macam bukan meeting yang yang proper meeting lah, okay. Copies of the presentation need not to be sent out and the representation need to be read out at the meeting if on the application either by the company or by any other person who claim to be aggrieved. Okay, the court is satisfied that the right of comfort by section 207 is being abused. Ini katakanlah, okay, dalam company tu tiba-tiba ada seseorang tak suka pada director ni, maksudnya dalam public company ni. Okay, dia sengaja buat sesuatu, okay, macam nak pastikan bahawa director ni dibuang, okay, tanpa memberi hak kepada director ni untuk present. Tak boleh, okay, itu dalam section 207. Sebab tu untuk public company ni dia step dia, you kena follow. Sebab tu pentingnya seorang company secretary. Sebab company secretary untuk public company lain, okay, untuk untuk manage private company lain. Okay, dia ada dia punya step-step dia. Okay. Okay, lepas tu pada masa yang sama kita juga ada vacation of office of director. Vacation ni bukan juga bagi cuti Vacation ni adalah bila kita mengosongkan tempat tu. Okay. In accordance to section 208, the office of a director of a company shall be vacated if the person holding that office resign by giving a written notice bila orang tu resign. Okay, vacancy. Betul. Okay, bukan vacation pergi tu. Okay, has retired. Okay, dah sampai umur 70 nak retired dah, tak ada masalah. Okay, is removed from office in accordance with the act of the constitution of the company. Okay, become disqualified. Okay, because of ada beberapa, sama ada dia bribery ke apa. Become of unsound mind, tiba-tiba jadi tak betul, mental problem. Okay, dies bila dia meninggal ataupun bila vacate his office in accordance with the constitution of the company. Benda tu akan berlaku, ada kekosongan on director. Okay. Okay, lepas tu resignation, vacation or death of sole director or last remaining director. Okay. Okay, ini adalah bila dalam company tu ada seorang je director. Okay. Macam mana, apa kita kena buat? Nak panggil siapa? Nik Najian, apa kita nak buat? Bila company tu ada seorang director, tiba-tiba director tu meninggal. Apa yang kena buat? Siapa yang berkuasa selepas director tu meninggal? Secretary, madam. Yes, secretary. Okay, secretary yang boleh secretary yang boleh panggil meeting, okay, untuk appoint a new director. Maknanya you faham lah tu kot. Kita jawab soalan tu kan last kali. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya tak tentang sebelum kita masuk duties of directors?
Okay, kalau tak ada, okay, ada apa-apa nak tanya tentang Directors Duties and Responsibilities? Sebab saya pun ada bagikan dalam e-clip untuk Directors and Responsibilities yang lebih kurang sama. Ada apa-apa nak tanya tak? Why don't kita discuss je untuk Directors Duties and Responsibilities? Apa yang tak faham? Ada siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tanya terus untuk Directors Duties and Responsibilities. Sebab bila saya tengok boleh baca, boleh faham je dia punya explanation ni. Tugas-tugas seorang Directors. Okay. Ada apa-apa nak tanya untuk tajuk ni? Doktor, yang apa maksud yang director cannot do Ya. crazy thing tu? Yang maksud dia tu, dia maksudnya biasa Director cannot do cannot do crazy thing. crediting. Okay, Director buat kredit. Memang Director tak boleh buat pinjaman untuk dalam syarikat. Okay, kalau company tu kan biasa kan Director ni adalah owner of the company. Biasa capital pun semua kan. Itu biasa untuk public. Okay, untuk public company biasa Director tak boleh buat pinjaman dalam syarikat dia sendiri. Krediting tu kredit lah, buat pinjaman lah maksudnya. Okay. Okay, doktor. Soalan lain? Okay, soalan lain? Dia kena make sure kalau seorang director di duty dia mesti pastikan okay, dia jalankan bisnes dengan baik, okay. Mengikut betul lah saluran yang betul lah maksudnya. Kalau untuk business judgment rule, okay. Okay, relying on information provided by others, okay, dia perlukan all the information daripada HR department, okay, finance department, marketing semua tu kan untuk dia membuat apa-apa keputusan. Okay, responsibility for action or delegates. Okay, dia adalah bertanggungjawab dengan semua action yang dibuat dan juga semua staff-staff dia. Okay, senang dia kan responsibility of a nominee director. Untuk nominee director pun macam tu juga. Dia adalah untuk director-director yang lain. Okay, provision against a improper use of property position. Tak boleh gunakan kuasa dia sebagai seorang director untuk membuat keputusan yang untuk personal interest tak boleh. Okay, general duty to make disclosure. Okay, disclosure of interest in contract, proposed contract and property officer pun tak boleh. Sebab tu kan ada kes malam kan, tengok berita tak semalam? Ada seorang datuk yang ditangkap. Okay, ditangkap sebab dia jadi apa tu? The main role untuk untuk ya Allah kontrak-kontrak kerajaan semalam tu. Okay, yang ada cash money kat rumah 3.5 million, ada kereta 15.7 juta, tak silap saya kereta, lepas tu ada 2 helikopter tu, ada satu yang kartel tu, okay. Ada satu boat kan, ada 2 helikopter, bayangkanlah, okay, daripada 2014 dia buat kerja tu sampai sekarang dia ada more than 100 million asset, okay, 100 juta dalam bentuk hartanah, okay. Tahu tak kenapa? Sebab dia seorang, dia tubuhkan lebih kurang berapa puluh company. Okay, dia lantik mana-mana kawan-kawan dia, kawan-kawan ke siapa. Director dan company tu diberi gaji setiap bulan. So digunakan setiap company tu untuk dia masuk tender. Okay, so bayangkanlah kalau dia ada dalam 40 ni, okay, 40 company mungkin dia ambil dalam satu tender tu dia masuk 5 kan. So kalau 1, 2, 3, 4, 5 dia je kan. Satu tu dapat, nampak tak? That's why dia dapat buat banyak asset daripada situ. So dah kena tangkap dah semalam. Okay, termasuk juga dengan seorang pegawai kerajaan yang dapat duit kan lebih kurang 1.2 juta. Setiap kali dapat payment 300,000, 4 kali dapat 1.2 juta semalam. Okay. So, biasanya kalau benda yang berkaitan macam ni memang dia betul-betul lah dia buat kerja yang illegal. Okay, kalau kita buat tender yang biasa, sebab biasa syarikat ni, okay, jarang orang yang ada lebih pada 5 pun rasa kurang kot. Kecuali ada anak-anak syarikat. Kalau anak-anak syarikat tak ada masalah. Okay, kita boleh minta, kita
Walaupun kita anak syarikat, mungkin untuk satu tender kita masuk satu company sahaja. Kalau macam dia ni dia ada berpuluh-puluh syarikat, dia boleh masuk 10 syarikat tender contoh. Okay. So kalau semua tu dapat, sebab tak silap saya dia punya total nilai projek yang minta dalam bilion. Dia dapat billion of contract daripada kerajaan. Okay, berapa tahun dalam masa 2014 hingga sekarang. Berapa tahun je dia bekerja, 10 tahun sampai dapat dengan beratus juta. Okay. So kat sinilah the main point kita kena tengok. Okay, responsibility and duties of okay. Okay, lepas tu kita ada interested director not to participate or vote. Okay. Okay, yang ni ada director who is in any way, whether directly or indirectly interested in a contract enter into a proposed to be entered into, whether it shall be counted only to make a quorum at the meeting of the board. Okay, maksudnya untuk director ni dia boleh untuk mencukupkan quorum. Okay, untuk meeting. Okay, tapi pada masa sama dia tak boleh participate kalau kita discuss tentang kontrak, tak boleh. Okay. Approval of company required for disposal by directors of companies undertaking a property dalam section 223. Ini adalah berkaitan dengan section-section dalam Companies Act. Okay, loan to director. Okay, according to section 224 yang Ashraf tanya tadi. Okay, a company shall not make a loan to a director of the company or enter into any guarantee or provide any security in connection with a loan made to such a director by any other person. Okay, tapi dia ada exception under section. Okay, it does not apply to them, private company tak ada masalah. Sebab biasa private company tu kalau company keluarga kan, private company kan, tak ada masalah, boleh je. Okay. And then apa lagi tukar-tukar director? Okay. Provision of loans to persons connected with directors, tak boleh. Katakanlah okay, anak director ataupun anak saudara director nak buat loan pun tak boleh. Okay, yang ada kaitan dengan director. Okay, provision of tax-free payment to director pun tak boleh. Okay, payment of tax-free remuneration to directors pun tak boleh dalam section 226. Okay. And then payment to director for loss of office. Apa makna payment to directors for loss of office? Apa makna yang ni? Dalam section 227. Siapa boleh nak cerita tentang payment to directors ni for loss of office? Apa makna dia? Maksudnya dia tak boleh backup, tak boleh claim untuk kerugian yang syarikat lain. Ya. Okay, betul. Okay. Okay. Lepas tu transaction with directors, substantial shareholders or connected person. Okay, dalam section 228 prohibit the company to enter into any arrangement or transaction where a director or substantial shareholder of the company, okay, from the company or dispose of share, tak boleh okay. And the approval of fees for directors pun sama. Okay, ini kita akan decide. Okay, kita akan decide dalam meeting. Okay, section 230 kata exceeding 3 billion. Okay, kalau kita tak patuh, okay, apa dalam section 230, okay, kita akan kena denda tak lebih daripada 3 juta. Okay. Tapi untuk private company tak ada masalah. Board boleh dalam approve. Okay, the fees of the directors. Okay, sebab dia adalah private company. Okay. Okay, biasanya dalam meeting, biasa kita akan buat meeting, okay, untuk tengok berapa dia punya fee dia kan. Okay, dia kata members holding at least 10% of the total voting right. Okay. Okay, biasanya kalau untuk private company tak ada masalah, kita boleh state je berapa. Tapi kalau public dia ada syarat-syarat dia yang kita patuh. Okay. Direct service contract, boleh bacalah dalam section 231. Okay, Companies Directors Code of Ethics. Yang ni pun saya dah letakkan dalam dia punya Code of Ethics. Sama hal itu pun saya
untuk company's code of ethics kan boleh baca on your own. Sebab untuk practice of code of ethics ni kadang-kadang perlu bila you all nak menjawab soalan kes. You kena faham. Okay, yang paling penting mesti governance. Okay, corporate governance. Okay, you all belajar dah corporate governance kan? Tak? Saya dia belajar. Ethics and corporate governance subjek yang saya berapa tu? Saya 7. Saya ni Saya enam. lah, combine lah. Corporate governance mana-mana penting kan? Saya 6. Okay, relationship with shareholders, okay, dengan social responsibilities of the environment. Kat belakang tu pun dalam SB 200 tu adalah antara declaration yang director kena sign, okay. Lepas tu notice of situation where contract or service kena pakai, ni pun sama. Okay, dia kena isi semua-semua ni di mana, dia kena hantar pada SSM dan pada masa sama company secretary akan simpan salinan dia. Okay. So settle untuk tajuk directors. So ada apa-apa nak tanya tak untuk directors? Madam, saya nak tanya. Okay. Okay. Saya ada tengok apa ni structure of corporation sebab bila belajar tu daripada semester 1 sampai semester 6 ni, bila kita belajar benda yang calculation, jadi macam into deep company tu mungkin tak nampak secara overall lah sebab sebab saya pun bukannya, maksudnya tak pernah ada pengalaman into company tu. So macam saya tengoklah kalau structure of corporation tu atas tu BOD. Okay, lepas tu dia ada bawah BOD tu ada risk management committee, nomination and remuneration committee, executive committee and audit committee. Lepas tu bawah-bawah tu adalah dia punya management punya tu lah. Jadi yang apa ni risk management committee ni semua ni orang yang bekerja dalam company tu ke? Ya. Macam audit committee tu semua? Ya, audit ada internal audit lah. Jangan tersilap gitukan dengan external audit. Internal audit ada macam Uniza sendiri pun kan. Uniza kita ada BOD, mungkin kita punya top management kan, SOC BOD lah contoh untuk company, untuk Uniza contoh okay. Lepas tu pada masa sama kita ada finance department, HR department kan. Kita ada academic and so on kan, tu adalah dia punya sub-sub. And then dalam sama kita ada internal auditor kita siapa Haji Bahri ni. Kita ada internal auditor kita, and then kita ada risk management. Tak silap saya risk management under siapa? Under yang bekas ni? Wano dengan Dr. Syukri kot, Prof. Syukri. Sama juga dalam company, BOD, dan pada masa sama dia ada staff yang akan jaga untuk risk management. Sebab risk management ni tak wujud untuk insurans saja tau, setengah-setengah jangan tersilap Risk management ni boleh berada dalam accounting, boleh berada dalam auditing, dia boleh ada dalam management. Mereka yang terlibat untuk risiko tu. Alright, setengah sebelum ni dia orang ada ingat sebab kita ada bachelor BBA Takaful and Risk Management kan? Tak? Setengah student ni dia ingat macam untuk takaful je risk management, salah. Risk management ni wujud untuk semua bidang pun ada risk management. Accounting pun ada risk management. Auditing pun ada risk management. Auditing lagi lah ada risk management. Sebab dalam audit ni ada banyak fraud, banyak error kan? Okay, so kalau macam dalam yang you all tengok tu BOD, bermakna semua tu adalah staff dia. Auditing adalah internal auditing, bukan yang external orang luar. External yang you all belajar kat firma-firma audit tu, EY semua-semua tu. Okay, dia ada internal, dalaman. Kalau syarikat besar lah, kalau syarikat kecil tak ada. Kalau small company yang ada seorang director je, dia akan bagi dia punya untuk buat audit kepada external auditor terus. Contoh katalah bank kan, bank dia ada internal audit. Kalau zaman-zaman kita orang dulu, masa kita kerja dulu, okay, sebelum kita pergi audit dia orang, kita akan jumpa dengan internal auditor dulu. Kita akan tengok ke job dia orang dulu, macam mana dia orang tengok bank punya audit tu, internal audit, barulah kita tengok, barulah kita compare dengan accounting department semua-semua tu. Biasanya dia akan salah seorang internal auditor tu akan bekerjasama dengan kita. Apa-apa soalan kita akan tanya dia. Okay, sama juga dengan kerajaan. Okay, macam kita punya
masjid daerah Marang ke mana-mana masjid daerah, dia ada internal auditor dia. Masa kita nak pergi audit dia akan ikut kita sekali. Dia akan jawab apa-apa soalan yang kita tanya, internal auditor tanya. Okay? Boleh? Okey, boleh. Terima kasih. Next soalan? Orang lain? Doktor, Kalau tak ada, saya kecil ada tiga. Okay, Ashraf ya. dengan contoh saya nak bagi situasi negara, contohnya negara sekarang Malaysia ni kan, dengan keadaan sekarang macam naik masalah integriti tiba-tiba naik secara mendadak ni, pada pandangan doktor macam mana doktor cara kita nak atasi benda ni dari sudut CSP? Dari sudut CSP maknanya all the corporate company secretary faham dia punya rules dia apa, and then company director of the company pun faham. Dia betul-betul follow code of ethics yang dah ada. Sebenarnya kita punya peraturan kita semua cantik dah. Kita ada code of ethics untuk company secretary, kita ada code of ethics untuk menteri, untuk siapa-siapa je, anybody je, even staff macam kita orang pun dah ada. Kita orang punya tu, kalau kita tak follow jadi macam ni lah. Kalau kita nak betulkan balik, SPRM memainkan peranan. So kita tangkap mana-mana yang buat kesilapan, tersilap kan because of dia unethical. Okay, kita betulkan balik. So bila orang tengok, bila kita betulkan semua-semua tu, orang takut dah nak buat. Betul tak? Sebab sekarang ni implementation kita yang kurang. Macam kita kata, okay, you all kalau naik kereta kena pakai tali pinggang, betul tak? Tapi you all perasan tak? Sometimes you all tengok kereta polis tak pakai tali pinggang pun kan? So macam mana you all nak follow semua-semua tu? So itu yang menyebabkan banyaknya kejadian-kejadian yang illegal. Okey, kita kata ketua company seorang pengarah contoh. Okey, pengarah. Yang banyaknya pengarah yang buat bribery kan, betul tak? So kalau pengarah boleh buat benda tu, apatah lagi orang bawahan. Kalau katakanlah pengarah tu tak buat benda tu, so orang bawahan tak berani. Nampak tak? So kalau kita nak betulkan kita punya integriti, kita kena balik-balik lah. Kalau kita kena balik kembali macam kita kalau orang Islam ni, kita kena balik lah. Balik ke pakai jalan agama kita. Dalam Quran dah cerita macam-macam dah. Semua ada. Tak ada benda yang tak ada dalam Quran. Tapi sebab kita hanya memilih apa yang kita nak. Okay, dalam Quran tu kita pilih apa yang kita nak. Yang tak nak kita tak ambil. Sedangkan akhirnya kita kena follow semua. So sekarang kalau kita berbalik, kalau kita katalah kita kerajaan Islam. Okay? Mana-mana orang Islam kena follow lah. Kalau orang bukan Islam tak boleh dia punya undang-undang. Okay, kalau macam dulu, contoh lah. Macam zaman dulu bila dok kata kalau kita mencuri, kena potong tangan. Betul tak? Tapi itu hanya orang Islam je, hanya orang bukan Islam tak akan kena macam tu. Kita follow pada orang yang kita balik semula lah. Bagi saya lah itu je. Kalau kita betul-betul nak bagi kita negara kita ni maknanya di atas landasan yang benar, bagi saya gitu je lah. Sama juga kita sebagai seorang pensyarah. Kan kalau kita ajar benda yang tak betul pada student kita, apa jadi? Sebab tu bagi saya kalau paling pantang kalau student saya meniru. Sebab bagi saya kalau you meniru tu, macam mana you dapat result yang bagus, okay, tapi lepas tu bila kerja you tak nak buat pun sebenarnya sebab you ilmu yang you dapat tu dengan cara yang tak betul. Okay, kita cuba student kita kalau boleh biar kita dapat masa yang betul-betul yang kita layak. Okay, tak apa bagi saya kalau you all ni dapat macam tak dapat excellent pun, tapi apa yang you buat tu dengan you punya dengan you you tak meniru. Okay, you macam bagi assignment 5 orang, yang buat 3 orang je, yang 2 tu orang kata menumpang je kan. So tapi dapat A, semua orang dapat A. Sebenarnya you kena tak boleh macam tu. Sebab ini yang kita orang dapat tu ada feedback daripada majikan. 2-3 orang majikan macam 2-3 orang majikan kita yang kawan-kawan yang kita kenal, dia kawan balik. Macam ni kata student Unizar, result 3.8, 3.7. Tapi pagi kerja tak dapat. Kenapa kita orang takut? Tapi setakat ni accounting alhamdulillah. Accounting setakat ni alhamdulillah. That's why you all, masa you all pergi practical tu, LI kita minta you all pergi pada audit firm. Okay, syarikat audit firm nak tengok sama ada you punya knowledge you on accounting, on auditing tu you betul-betul apply masa you buat LI. Okay, mana you tak lari daripada apa yang you belajar. Sebab tu bagi saya banyak untuk student accounting ni alhamdulillah tak ada masalah. Sebab setiap kali kita pergi LI,
ada orang kata dalam 20% je lah ataupun tak sampai pun 30% je lah yang supervisor akan komplain student kita. Okey, setakat ni alhamdulillah tak ada masalah sebab boleh buat. Sebab yang paling penting asas you tu kena kuat. Asas you sebagai seorang student accounting tu yang paling kuat. Okey? Boleh? Dah panjang, dah ulah panjang sampai you all pula. Tapi macam tu lah bagi saya asal macam tu je. Kalau kita nak nak negara kita ni bagus, tak ada semua-semua tu, maknanya kita kena tangkap orang atas dulu lah. Yang buat tu, betul tak? Sebab yang bawah-bawah ni kadang-kadang yang kena tangkap tu 3,000, 1,000 kan. Kadang-kadang you tengok tak yang kena tangkap dekat pasar raya tu, curi je, curi susu 2 tin, curi roti kan. Untuk apa? Untuk makan makan anak dia kat rumah, betul tak? Tapi kena tangkap, kena penjara kan. Tapi yang besar-besar tu maknanya tak. Jadi sekarang kalau kita betul-betul nak nak bagi negara kita ni bersih, maka kita kena all out lah maknanya. Kita kena all out lah maknanya. Maka kita kena follow lah apa yang kalau kita buat ethics, code of ethics kita kena follow lah sebagai seorang director, you kena macam ni, kena follow. Kecuali kalau dia adalah private company dan company tu company families, tak ada masalah. Tu atas dia nak buat benda pun, nak ambil salary 4 juta ke 5 juta sebulan, tak apa, tu company dia. Tapi kalau public company tak boleh lah macam tu. Sebab it's a public main duit public. Sebab yang membeli saham adalah orang public. Macam you all kata beli saham Bank Rakyat, you all beli saham TNB, you beli saham Telekom kan, maknanya public yang boleh beli kan. Maknanya syarikat tu adalah public, owned by public. Bila owned by public, kena jagalah semua tu, integrity and so on semua tu. Okay, sebab bila you beli saham, you berhak sebab you adalah seorang pemegang saham. Walaupun you saham you sikit, minority, tak ada masalah. Tapi tak ada yang minority, tak akan ada majority. Okay, that's why company secretary ni betul-betul orang yang betul-betul kena follow semua undang tu. Jadi dia akan advise. Sebab tu kalau ada syarikat-syarikat yang collapse ataupun tiba-tiba director yang ada rasuah ke apa-apa, sebabnya company secretary pun terbabit sama. Sebab dia yang patutnya memberi nasihat. Sebab dia orang tak boleh keluarkan duit tanpa pengetahuan BOD yang lain dan juga tanpa pengetahuan company secretary. Kerana kalau company secretary ni tak bagus, dia ada benda yang tak betul, maknanya company tu akan jadi tak betul. Tu je. Okay? Boleh? Boleh tak? Okay. 3 orang di kelas saya ini. Ashraf, siapa tadi? Nama apa yang perempuan? Nabila dengan siapa seorang kita tadi? 3 orang je lah, mana? Doktor, saya ada soalan. Omar ada? Ya, ada je. Omar mau masuk Tak adalah doktor, ada je benda tadi. Okay doktor, tadi kan kita cakap pasal director, etik dan sebagainya kan. Okay. Kan yang macam contoh, kes yang dekat Uniza yang hari tu keluar berita pasal invoice tu kan, yang tu. Yang itu adakah director juga akan disoal siasat dalam kes tu ke tak? Director tak ada kaitan langsung? Tak ada kaitan sebab itu adalah bahagian tu. So, bahagian tu mungkin bendahari kot yang kena jawab kot kenapa dia tak check betul-betul, tak tengok. Jadi kalau lepas dah bendahari semua tu, director dia akan buat macam internal siasatan tak? Kenapa jadi macam tu? Macam dia nak check balik semua tu. Director ada hak tak untuk tanya balik situasi yang sebenar? Boleh, tak ada masalah kalau VC nak tengok balik. Kalau kita sekarang ni kat Uniza, VC director contoh kan. So kalau VC nak tengok balik, tak ada masalah. Sekarang ni kadang-kadang yang bawahan berlaku, macam saya kata dalam bila bawahan berlaku sebab apa? Sebab atasan berlaku macam tu juga. Tak, bila pengarah ada buat sesuatu yang tak betul, yang bawah pun akan follow. Nampak tak? Kalau pengarah tu tak buat sebab dia check apa-apa transaction yang berlaku, kita akan dapat tengok. Ni sebab kadang-kadang kita ni suka kata apa sambil lewa kan, betul tak? Sepatutnya bila invoice yang dia orang hantar pada kita kena check one by one. Ada receipt tak? Betul tak? Ada receipt daripada mana? Kalau kita check tu betul-betul, benda tu tak akan berlaku. Berlaku bila kita sama ada kita sambil lewa ataupun kita macam tu je. Nampak tak? Okey, nampak, faham. Macam kita peribahasa Melayu tu kata apa tu yang ketam jalan apa? Lupa dah saya.
Kan dah mak ketam jalan macam tu, anak dia pun macam follow macam tu lah. Tak, tapi kalau kita betul-betul follow all the standard, kita follow undang-undang, yang tak boleh buat, kita tak buat, maknanya benda tu akan jadi elok lah maknanya. Sebab sekarang kita tengok kan, rasuah. Dekat polis pun ada yang kena tangkap pasal rasuah kan. So macam nak percaya pada siapa sekarang ni kita? So kita kena jaga diri kita je lah. Kalau betul-betul persekitaran kita ni ada banyak benda yang illegal, yang tak elok, kita kena follow kita sendiri. Diri kita sendiri kena betul-betul ikut undang-undang tu. Okey, tak boleh ikut orang lain. Nak ikut polis. Polis pun kadang-kadang puasan juga. So kita pakai tali pinggang, tahan kita tak pakai tali pinggang, tapi dia tak pakai juga. Okey, marah kita. Bagus je minggu lepas. Okey. Lampu merah. Kita kena berhenti kan. Dia datang terus je jalan. So saya tak sempat nak ambil gambar je. Kalau ambil gambar viral. Kan? Kita kena tangkap. So kalau dia tak follow, macam mana kita nak follow? Nampak tak? Macam itulah. So sekarang kita jaga diri kita. Okay, SOP. Okay, dia suruh pakai mask, pakai je. Okay. Bukan susah pun kan. Kalau tidak kena 10,000. Bila kena kita marah. Tapi kita, yang salahnya adalah kita. Cuba kita pakai. Tak kena denda. Kalau kita viral, mana kita pula kena tangkap. Tak apalah kena tangkap masuk kat mahkamah. Kita bagi tahulah kata sebab untuk jadikan panduan, tapi tak boleh sebenarnya kena virus sekarang ni kan, sebab siapa-siapa virus sekarang ni pun memang dikenakan tindakan, betul tak? Okey boleh. Untuk director, banyak director ni betul-betul bukannya director ni, kalau private company tak ada masalah sebab itu adalah syarikat dia, duit dia, modal dia. Tapi yang public kita betul-betul kena follow. Kena follow dia punya peraturan semua tu. Okey, akta undang-undang kena follow semua tu. Okey. Ada soalan lain lagi? Nak tanya? Kalau company kena blacklisted dengan Security Commission, apa efek pada company secretary? Biasa kalau kes apa tu? Contoh. Katalah kes company commission, biasanya dia apa dia punya tu? Dia punya tugas-tugas tu? FC? Saya lama dah tinggal finance ni. Securities Commission apa dia punya function? Anybody? Apa function company secretary? Kenapa dia blacklisted company tu? Nak tahu juga contoh apa? Bila sesebuah syarikat di blacklisted, kenapa you rasa? Sebab bankrupt. Sebab dia bankrupt. Bankrupt pasal ada fraud ke apa ke yang tak boleh nak settle. Contoh? Yang paling nampak sekarang ni apa? Saya nampak dia ni lah, YMDB kan? YMDB kan? Tapi YMDB tak boleh kata juga sebab siasatan sedang berjalan. So, kita tak boleh nak jatuh hukum lagi, betul tak? Sebab siasatan masih berjalan. Okey, kalau katakanlah sesebuah syarikat tu di blacklisted, kalau yang berkaitan dengan management yang sepatutnya di-advisekan oleh company secretary, bermakna company secretary tu juga perlu dipersalahkan. Okay, kecuali kalau dia buat sesuatu tanpa pengetahuan company secretary. Okay, sebab tu apa-apa pun kita kena siasat. Okay. Ada soalan lain nak tanya? Tak. Okay. Isu integriti yang saya tengok sebenarnya, isu integriti ni sebenarnya dah lama dah sebenarnya. Sejak daripada sekarang ni baru nampak dia baru nak implement. Sejak daripada negara kita ditubuhkan, tak? Tapi dulu saya rasa kurang kan, sebab dulu manusia tak canggih seperti sekarang. Bukan manusia tak canggih, sistem tak canggih seperti sekarang. Zaman dulu manual, sebab tu pada saya lebih percaya pada manual, pada sistem. Sebab tu saya ni online banking pun tak ada. Bukan tak ada anak saya buat, tapi apa-apa dia yang saya tak. Sebab saya lebih percaya pada manual. Okey, bila transaction system menggunakan sistem ni, okey, contoh kes ni pada tahun 70-an, masa saya sekolah lagi kot. Okey, yang kes seorang
Ya, dulu dia kata yang siapa Nur kata dulu susah nak manipulate figure, sekarang senang. Okey. Ada kes salah seorang pegawai bank, okay, you Google pun ada, dia kerja kat BSN, Bank Simpanan Nasional. Okay, dia ambil 1 sen je daripada setiap akaun pemegang saham BSN. Jutawan. 1 sen, kalau kita kira 1 sen ni kita buang merata je, sekarang ni 5 sen pula orang nak, 10 sen pun buang merata, betul tak? Tapi dia ambil 1 sen from pemegang akaun BSN. Juta dia dapat. Okey, tu kalau dulu. Kalau sekarang, kalau sistem boleh manipulate. Macam semalam, kes yang immigration. Tengok TV tak? Dia boleh pecah masuk immigration punya sistem. Okay, at the same time mana-mana yang bankruptcy dia boleh clearkan. Okay, dia boleh clear. Katalah saya ni bankrupt. Kalau kita bankrupt immigration ni, kita tak boleh pergi overseas tau. Okay, kalau orang bankrupt ni tak boleh pergi Mekah, tak boleh pergi overseas. Okay, kecuali kalau pergi Mekah kadang-kadang kita kena minta dengan dia buat surat. Okay, dia akan bagi kita punya pasport. Bila kita pergi balik Mekah tu, kita kena sudah balik pada immigration. Okay, siapa-siapa yang bankrupt tidak dibenarkan keluar dari Malaysia. Kecuali ada surat daripada immigration. Kan dia boleh clearkan balik. Okay, siapa-siapa yang bankrupt tu. Okay, kita bayar dia berapa ribu, dia minta lah berapa ribu dia nak. Okay, dia bayar. Kita bayar dia boleh pulihkan balik kita punya bankruptcy kita tu. Okay, dan juga pada masa yang sama, dia boleh buat permit pendatang asing tu. Okay, dengan satu permit tu 5,000 atau 6,000 kita bayar. Okay, maknanya dia boleh masuk, dia boleh godam sistem immigration tu. You bayangkan macam mana? Apa akan jadi kat Malaysia ni? Sebab saya ada juga dengar beberapa kes sama juga dengan student dia tahulah betul atau tidak kan. Student yang kita bawa daripada overseas tu kan. Setengah-setengah tu kata seorang student boleh 1,000 sepala. Maknanya tapi tak tahulah benda tu betul ataupun tidak, Allah saja yang tahu. Macam sistem tu kita dengan senangnya kita boleh masuk, kita boleh godam, kita boleh yang tak betul jadi betul, hak betul jadi tak betul. Ni masa sekarang ni, dunia kita sekarang ni macam tu. Benda yang betul akan nampak tak betul, yang tak betul akan jadi betul. Cuba tengok, perhati betul-betul sekarang ni. Kan orang yang bersalah tu, relax je. Okay. Orang yang tak bersalah tu dipersalahkan. Dunia sekarang ni. Sebab lah, sistem kita makin canggih, manusia makin moden, benda tu. Itu yang kita kata sebagai dunia akhir zaman. Sebab itulah jaga diri kita. Okey. Sekarang ni bila-bila je boleh mati. Zaman dulu kita kata orang tua je mati kan. Tapi sekarang ni orang muda pun lambat-lambat mati. Okey, so jaga diri kita, belajar lillahi ta'ala. Okey, bukan untuk diri kita, okey. Untuk dunia dan akhirat. Sebab dunia ni hanya sementara je. Hak akhirat tu hak yang kekal. Hak itu kita kena ingat. Kita ingat dalam kepala kita hak tu, dan kita kena ingat satu lagi, semua orang akan mati. Bila kita ingat benda tu, insya-Allah kita tak akan buat benda yang tak bagus ni. Okey? Sama juga you all, lillahi ta'ala, belajar lillahi ta'ala, okey? Nak exam ke, nak kerja pun, okey? Sebab you all ni kiranya panjang di perjalanan. Kalau saya ni tua dah. Okey, kalau sampai bila-bila pun saya makan nasi sepinggan kok. Kerja macam ni je. Tapi untuk you all, untuk masa depan you all ni panjang di perjalanan. So fikirlah ke arah mana you all nak, yang baik ke yang tak baik. Tapi saya doakan semua student saya ni ke arah yang baik belaka, insya-Allah. Okey? Apa lagi nak tanya? Lagi soalan. Okey. Macam contoh enterprise kan. Ya. Kalau kan sekarang ni kebanyakan bank yang nak bagi loan dia akan tanya ada caruman KWSP ataupun tak. Maksudnya kalau contoh ada KWSP punya caruman, dia macam susah nak dapatkan loan. Jadi kan madam, untuk yang enterprise, kalau kita carumkan contribution dekat KWSP, nanti kan dia akan jadi not allowable expenses untuk cukai. Adakah kita akan carum 11% daripada gaji kita dan juga 10% majikan punya? Masih lagi konsep yang sama ke walaupun dia enterprise? Soalan saya. Biasanya enterprise macam ni Omar, sebab kadang-kadang kita tak macam mana, sebab dalam kita punya e-filing, okay, untuk macam saya, e-filing saya, okay, dia akan tanya pendapatan tanpa perniagaan ataupun dengan perniagaan. Bagi saya yang tu lagi mudah untuk you isi.
Okay, untuk diri you kan. Tapi untuk you punya enterprise memang enterprise sebab saya lama dah tinggal tax ni. Okay, Kalau enterprise. enterprise orang macam madam BE kan madam, macam saya B. Ya. So Yang you yang untuk you B. Perniagaan B. maksudnya perniagaan dengan kalau perniagaan sekali dengan makan gaji semua dalam borang B yang sampai Jun. Kalau BE yang makan gaji sampai bulan ni je kan yang April. 30. Bulan ni April. Ya. Saya dah hantar dah. Okay. Sebab bagi saya kalau macam you as a student kan. Okay, kalau you kena isi enterprise, rasa saya untuk BE you tak payah kan sebab you bukannya makan gaji. Okay, you tapi bagi saya kalau macam untuk you ambil tak bulan-bulan? Saya ada ambil doktor. Ambil. Dalam borang sebab lama dah saya tak tengok borang income tax untuk enterprise ni. Dia ada tak untuk you punya pendapatan you kena tahu sebab sekarang enterprise biasa owner dia seorang je kan? Ada. Borang dia tu dia ada tulis saya baca dia punya ayat dia. Dia ada tulis untuk cukai gaji persendirian kena tolak balik. Tolak balik. Dia tolak daripada pendapatan bersih enterprise. Sekejap. Okay. Betul. Salah minta maaf madam. Dia ada kata pelarasan pendapatan perniagaan perbelanjaan kena tambah balik perbelanjaan yang tidak dibenarkan, gaji, allowance, bonus, KWSP sendiri. Dia not allowable expenses. Dia jatuh under not allowable expenses. Betul lah. Sebab tahu tak kenapa? Sebab all the untung akan masuk ke you juga. Faham tak? Kalau you company betul kita akan tolak. Kalau company kita akan tolak semua pekerja kita punya KWSP semua orang boleh tolak sendiri kan? Okay? Sebab enterprise ni you untuk 1,000 pun dapat gaji juga, you untuk 100,000 dapat you juga. That's why dia sebagai dia kena tambah balik. Faham? Okay? Jadi jadi kalau bagi madam untuk enterprise boleh tak macam better adakan gaji ke atau adakan bentuk commission je, macam contoh based on sale baru dapat kita punya commission nak ambil duit ke boleh? Pada saya baik commission sebab gaji kena campur balik, commission tu kita ambil at the end of the year, tak ada masalah ambil yang mana pun. Ya tak bagi tahu dia. Sebab itu untuk kita. Sebab tu tengah-tengah mereka yang ada syarikat yang ada company yang sedia berhad, dia beli kereta, dia beli rumah, dia letak nama company. Tahu tak kenapa? Untuk dapat exemption untuk tax. Ya betul. Untuk company. Okay. Bagi saya you tak payah ambil gaji. So you kena campur balik kan. So better at the end of the year lah. Kalau commission bulan-bulan dikira commission juga ke? Tapi amount yang berbeza. Macam contoh bulan ni mungkin perbelanjaan pandai-pandai lah. You buat perbelanjaan untuk perbelanjaan marketing sebab you gunakan untuk marketing kan. Perbelanjaan enterprise dalam sendiri. Pandai-pandai lah. Betul lah. Kita pergi buat marketing pun kita kena makan tu tak? Dia bayar sewa semua tu. So you masukkan kat situ. Sebab tax ni tak apa, tax ni kat dunia je. Yang paling penting zakat tu kena bayar. Zakat tu ada dalam kita punya di rukun Islam. Tax tak ada pun. Tak ada tax nombor 6. Zakat, bayar tax. Tak ada kan? Yang paling penting kita orang Islam ni adalah zakat. Okay. Faham. Thank you. Nanti saya tanya medium lagi apa-apa saya WhatsApp medium. Nanti kau balik. Okay, soalan chapter 2. Chapter 3. Nak masuk chapter 3 boleh tak? Chapter 3 ni sikit je tentang boleh je ada. Sambil-sambil cakap je. Katakanlah you bila lepas habis kelas ni tak faham apa-apa kan. You ajar WhatsApp je. InsyaAllah. Cuma saya 2 minggu ni, 2 minggu ni pun saya kena KL lagi, minggu depan kena KL lagi sebab suami saya masuk hospital kat KL. Tapi saya cuba je. Sebab yang baru ni tak boleh nak jawab, tak bawa buku. Kali ni saya bawa lah buku, takut dia admitted lagi saya bawa lah buku apa-apa kan. Okay, untuk chapter 3 adalah dia untuk the board structure, duties and effectiveness. Okay, yang ni boleh baca on your own code. Board size, berapa orang, okay, scope, geografi, okay, effective board. BOD semua kan, appointment of director, core competence, okay, independent directors. Okay, chapter 3 dengan chapter 4 ni saya nak suruh you buat kerja sikit sebab dia sikit je sebenarnya chapter 3, 4.
Okay, saya nak suruh you all buat summary, boleh tak? Chapter 3 dengan chapter 4. 5 nanti saya akan masuk sebab 5 penting. 5 untuk company compliance. Okay, chapter 3 dan 4 nak minta you all buat summary. Just one page summary on chapter 3 and one page summary on chapter 4. Boleh? Okay, boleh madam. Okay, hantar minggu depan. Sunday boleh, Sunday kelas kita. Sunday tu kalau saya tak balik, saya cuti, saya akan beritahu semula. Tapi saya akan gantikan, don't worry. Okay, saya dah hutang satu kelas minggu lepas kan? Okay. Sebab saya tak janji sama ada balik semula ke ataupun nak admit balik. Okay. Tapi kalau tak ada apa-apa, saya akan buat kelas Ahad, don't worry. Cuma yang apa ni chapter 3, chapter 4 nanti you kena hantar dalam Eclipse. Saya akan buat dia punya apa ni yang tangan tu untuk you all hantar assignment. Okay, just summary saja. Handwriting ambil gambar hantar macam biasa. Okay. Madam, InsyaAllah, chapter 3 ya. satu page, Ya, both chapter chapter tu 4 satu page. oh, okay. Tapi tak payahlah sampai penuh satu muka. Okay. Separuh pun tak. Summary separuh je, okay. Separuh muka kajang tu tak ada. Doktor, Kalau ni sekarang ni kita minggu berapa? 4, 5, 6. Minggu yang kelima. Okay, ya. 5. Doktor, kalau kita Minggu buat lima. dalam Sebab minggu yang bentuk, ke-6 nak buat quiz oh, okay, doktor. Minggu berapa madam? Minggu yang ke-7 sebelum semester break. Okay. Boleh nak buat quiz. Quiz ABC je, multiple choice je. Lepas tu test minggu selepas break tu. Boleh? Okay. Chapter madam? Chapter, cuba tengok dalam kita punya DCI. Saya lupa dah. Oh sorry, ada saya telah kat sini kan. Chapter ni untuk quiz week 1 dengan week 2 punya tajuk. CLO duduk satu je kan? Oh yes. Madam ada beritahu. Betul kan? Ada kan? Tengok dalam CLO. Tengok dalam kita punya DCI. Dalam DCI kita ada. Okay, test kita minggu yang ke-9, 2 hingga 6 Mei, bulan puasa. Okay, kita buat hari Khamis ada kelas tak petang? Khamis petang Ada kelas, doktor. Ada kelas hari Rabu petang? Rabu, tapi ada yang koko. So tak sure, kena confirm balik. Madam, nak tanya summary tu nak submit bila ada kat Clip juga kan? Madam buka dari Kat bila? Clip. Saya buka, kejap lagi saya buka sampai Ahad. Sampai Ahad. Okay, thank you Madam. Ya, Ahad. Okay. Apa ni test ni kalau boleh saya nak buat, kena buat malam. Malam apa yang you all free? Malam tak boleh malam bulan puasa, tak boleh nak pergi sembahyang. Lupa. Pagi lah madam. Pagi ke tengah hari. Gini, you all discuss among you punya group Hari apa saya okey je. Okay. Minggu yang ke-9 sebab nak cepat, sebab yang untuk test ni ada salah essay juga. Okay, quiz tak ada masalah, quiz multiple choice je dalam Eclipse tak ada masalah. Untuk yang test ni ada essay short dengan long. Long satu je lah, short mungkin 2 kot macam tu je lah. Saya bagi tahu balik soalan sebab saya fikir semester break tu baru saya fikir soalan macam mana. Saya bagi tahu lah nanti. Tapi essay lah. Okay, 2 short, 1 long. MCQ tengok dulu macam mana. Okay, yang paling penting maknanya 2 soalan pendek, case, 1 soalan panjang. Okay, tengok CLO, tengok CLO berapa, chapter tu saya akan bagi tahu balik. Nanti saya tengok petang ni macam mana, saya bagi tahu semula dalam grup. Okay. Okay, nanti sekejap lagi saya buka untuk assignment hantar hari Ahad sebelum pukul 5 petang. Saya akan bagi masa kat situ sebelum kelas kita habis. Okay, kalau you all dah siap hari ni, malam ni siap, you all masukkan je. Saya kejap lagi saya buka untuk assignment. Saya akan bagi 2 berbeza lah, satu chapter 4, satu lagi chapter 5. Dan 2 grup yang berbeza, grup A dengan grup B. Jangan pula grup A pergi masuk grup B. Grup B masuk grup A, make sure dalam grup yang sama. Siapa masuk grup online, saya tolak 1 markah. Okay? Sekejap doktor. Dia ada 2 assignment doktor. 3, 4, 5. Tak, bukan. Maksudnya group assignment assignment untuk chapter 3 1, chapter 4 1. Okay, maksud saya siapa yang group A tu masukkan A punya assignment. Siapa yang group B masukkan dekat group B. Okay? Nanti tengok saya buat nanti. Madam, lain sebelum kita
Saya nak Ada tak lecturer yang pakar dalam krisis dengan sitos? krisis dengan sitos. Masa assignment you all ke ni? Bukan, sekadar nak tanya macam tanya pasal krisis sitos, loan dan sebagainya. Nanti apa dia on mark proses bulan depan ni Boleh lah saya WhatsApp pada. Okay, thank you. Soalan lain? Kiranya untuk next week kita terus masuk company compliance punya chapter ke tak? Terus chapter selepas tu sekejap saya tengok. Untuk member tu, okay, buat member dia simple je kan, dia punya tajuk kan? Okay, 3, 4. Dia mesti berkait dengan director juga. Terus kita masuk chapter 5 minggu depan. Constitution and Statutory Book. Okay, untuk company compliance. Terus kita masuk yang ni barulah banyak kita akan belajar pasal constitution. Okay, how to change the company's name. Okay, lepas tu kita akan masuk dengan account and audit. Account and audit saya rasa orang baca ni je, sama je orang dah belajar. Okay, financial report, auditor kan. So minggu depan kita masuk chapter 5. Kita nak panjang tak? 6, 7. Boleh tak kita masuk sekaligus 5, 6, 7, 5, 6, 8? 5, 6, 8. Boleh? Okay. Baca minggu yang ke-7 tu kita boleh buat discussion. Okay, sebelum kita buat kita punya test dengan quiz. Okay, 5, 6, 8 minggu depan insyaAllah. Okay, sekejap saya nak okay, ada apa-apa nak tanya lagi sebelum kita Doktor, quiz tu next week kan? Mana lagi orang lain Doktor, quiz tu next week kan? Ya, next week. Quiz nak buat quiz next week. Next week ke bila saya kata sebelum break ke next week Sekejap. Pening, saya pun pening dah. Ada dua tadi quiz dengan test. 5 kan? 5, 6, 7. Quiz minggu yang ke-7. Minggu ke-7. Sekarang ni kita minggu yang ke-5. Sekarang ni kita minggu yang ke-5, minggu depan lagi sekali. Bulan puasa juga kita punya quiz. And then kita punya test minggu ke-9. 2 hingga 6 Mei. Selepas kita semester break. Bermakna you boleh baca masa semester break seminggu tu boleh baca, boleh ready untuk test untuk company secretary. Okay. Doktor, yang summary tu kalau kita buat dalam bentuk mind map boleh? Saya nak suruh tulis tangan. Mind map tak payahlah. Nak suruh tulis tangan. Boleh tak? Kena buat karangan doktor. Ya. Aduh, okey doktor. Okey. Saya nak tanya. Tak ada, madam. Tak ada. Okay, thank you. Sama ini sejam setengah sebab 2 chapter. Sejam setengah ini discussion. Okay, kalau boleh minggu depan pun macam tu juga. Kalau you baca dulu, dan kita terus boleh discuss. Terus pada poin-poin yang penting je. Kalau kita go one by one tu kadang-kadang boring. Betul tak? You pun nampak boring dah. Kenapa kalau kita tak ramai masuk je 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 88 tolak 5, 83 orang je. Tak pernah saya rasa dah. Kawan-kawan ada masalah apa-apa ke, beritahulah dia orang suruh WhatsApp kat saya Okay, so thank you hari ni. Okay, ingat kita punya test dengan quiz bila. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je bila-bila masa. Okay, cuma saya nak jawab tu lah, saya ambil masa sikit. Sebab semalam pun ada kawan kamu tanya yang pasal soalan untuk interview tu. Okay, saya akan ambil masa, saya akan tengoklah macam mana. Okay, thank you. Okay. Take care. Okay, thank you, madam. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Ya doktor, saya doktor.